Hai, Assalamualaikum and good days to everybody. So, kita akan sambung untuk topik modulations ataupun digital modulations. So, untuk subtopik yang keempat iaitu digital modulation. So, kita akan refer kepada jenis-jenis digital modulation yang kita boleh gunakan ataupun yang ada. Yang biasa kita akan gunakan adalah ASK, FSK dan juga PSK, iaitu amplitude shift keying, frequency shift keying and phase shift keying. So actually ketiga-tiga ni adalah sama seperti analog modulation yang kita pernah buat sebelum ni lah, iaitu analog modulations, amplitude modulation, frequency modulation and phase modulation. But then for digital dia gunakan kaedah shift keying. Okay. So this is the block diagram, the basic block diagram for digital modulations. Okay. So untuk encoding dan PCM tadi tu adalah pada proses this one. At this process sahaja kita panggil sebagai proses encoding, yang quantization dan sebagainya tu. Dan pada bahagian receiver kita panggil sebagai decoding. Okay, decode balik kita punya signals. Okay. So kita sama juga dekat bahagian sini adalah kita punya VM dan di buffer ataupun dimixkan dengan analog carrier. Okay, so actually this is at VM is digital and analog is analog. Analog carrier is analog lah. So bila dimixkan, so macam mana kita nak mixkan dengan kaedah apa modulator ni? So modulator ni lah hasilnya kita boleh dapatkan menggunakan kaedah ASK, PSK dan juga FSK sebelum kita pergi kepada transmissions. Okay, so actually kita lihat pada bahagian sini sahaja dululah modulator. Untuk precoder kita dah lihat dalam PCM. Okay, first one kita ada satu kita akan lihat first kali adalah channel capacity. How many bits per second yang kita boleh transmit untuk dalam satu-satu modulations. So channel capacity is refer to the amount of information that can be sent in a given transmission is dependent on the bandwidth of the communication channels. Okay, dia bergantung pada bandwidth yang kita nak gunakan lah. So actually the theoretical part, the theoretical channel for channel capacity ni kita dah diberi satu nilai iaitu C equals to 3.32 is a constant bandwidth darabkan dengan log 10 1 plus S over N. SNR ni lah maksudnya, SNR. So dalam unit bit per seconds. So actually this calculation ni semuanya dia permudahkan lah. Actually dia ada calculation ataupun di definitions yang banyak lagi. So kita dah permudahkan ataupun dia dah finalize gunakan kita punya formula yang ini. So let's say lah kalau dia beri satu contoh soalan, bandwidth dia adalah 12.5 kHz, SNR adalah 25 dB. So calculate the maximum theoretical channel capacity. So kita gunakan kaedah okay, formula tadi tu. So first kali adalah dengan cara kita tukar kita punya decibel kepada dalam unitless. So decibel ke unitless ni actually dalam topik chapter 2 noises. So caranya adalah dengan cara kita tukar 25 kepada 25 dB sama dengan 10 log P. So kita nak dapatkan nilai P berkenaan. So macam mana kita nak dapatkan nilai P? Okay. So actually this is 25 sama dengan 10 log P. So kita nak dapatkan P. P ni adalah kita punya SNR kita, SNR ratio. So dengan cara kita logarithm, ingat kalau unit kat depan ni kita boleh bawa ke bawah, 25 bahagi 10 dapat 25. So P ni macam mana? Dengan cara kita gunakan inverse bagi log, iaitu anti-log. So anti-log dia adalah log negatif 1 bagi 22.5. So kita akan dapat 316.2 unitless. So dah dapat unitless, just kita masukkan sajalah dalam kita punya equations. So kita akan dapat 103.8 kilobit per seconds. So kalau
Maksudnya kalau misal kata kita ada bandwidth sebesar 12.5 kHz dan kita ada satu signal dalam kita punya channel tu ada noises dia adalah sebesar 25 dB. So kelajuan yang kita boleh capai adalah cuma 103.8 kilobit per second sahaja. Itulah maksudnya channel capacity. Okey, itu just saya sentuh sedikit sajalah channel capacity. Okey, just idea sahaja. So kita pergi pada modulation for datacom. So kenapa kita perlukan modulations? So modulation sebenarnya untuk kita convert daripada digital kepada analog, sebabnya analog carrier kita adalah dalam bentuk analog. Okay, so contoh dalam TV, coaxial cable, twisted pair dan sebagainya, semua kita gunakan digital. Okay, so kalau untuk internet yang kita biasa guna ni adalah kita gunakan modem. Modem ni bermaksud modulator and demodulator. So dia boleh buat dua-dua benda. Dia boleh modulate and demodulate. Sebab tu kita combinekan nama kedua-dua tu, kita panggil dia sebagai modem. So modem convert binary signals to analog signals capable of being transmitted over a medium. Okay, maksudnya dia convert kepada binary dan juga boleh dia convertkan kepada analog dan dia transmit melalui mediums dan kemudian dia demodulate the signals and reconstructing to the equivalent binary outputs. Okay, so we have computer modem. So dia convert ini dalam bentuk analog, so daripada digital kepada analog dan juga daripada analog kepada digital. So modem tu boleh melakukannya. So kita dah sentuh kepada analog dan juga pulse, so kita akan pergi kepada digital part untuk modulations. Ni pun sama juga, saya akan sentuh the basic idea macam mana ASK, FSK dan juga PSK tu terhasil. Okay, ASK, amplitude shift keying. ASK is simplest modulation techniques where binary information signals directly modulates the amplitude of the analog carrier. Okay, similar to AM, except only two output amplitude are possibles. Okay, so let's say kita ada VM kita adalah dalam bentuk binary dan juga kita punya carrier dalam bentuk analog. So bila kita output untuk ASK kita adalah sebeginilah. So macam ni dia dapat. So kita lihat dalam analogi yang inilah. So let's say kita punya carrier is VC sin omega t. So VC sin omega t is analog. Okay, ingat analog, and VM dia adalah binary number, so dia adalah digital. Okay, so kita ada analog, kita ada digital dan juga analog. So ini adalah VM kita. So inilah VM dan ini adalah kita punya VC. Okay, so dia punya ASK signals yang diberi adalah VASK is equal 1 plus VM darabkan dengan carrier. Okey, 1 tambah VM darabkan dengan carrier. Okey, ni kita tak buatlah, kita just bagi saja kita punya formula. So macam mana kita terhasilnya bentuk macam tadi? So untuk VASK, untuk bit 1 kita anggapkan dia punya signal ataupun dia punya value dia adalah plus 1 ataupun positif 1. This one at this one, at this region. So bila kita masukkan positif 1 ni ke dalam VM, kita akan dapat, okay, positif 1 masukkan dalam VM, so kita akan dapat 1 tambah 1 darabkan dengan carrier. So kita akan dapat 2 VC sin omega C ataupun the double of carrier, nilai dia. Bagi negatif 1, bagi negatif 1, okay, sama juga kita masukkan nilai 1 tambah negatif 1 darabkan dengan carrier. So kita akan dapat berapa? So 1 tolak 1 kita akan dapat kosong. So hasil dia akan dapat kosong.
Yang ini kita akan dapat 2 VC sin omega CT. Okay. So bila kita combine kan, so kita akan dapat sebeginilah signal dia. Okay. So kita akan dapat this part yang kosong ni kita akan dapat kosong lah. So itu hasilnya untuk ASK. Okay. Untuk FSK pula, frequency shift keying. Okay. So kalau frequency shift keying ni dia kalau kalau analog FM frequency modulations, dia akan memberi perubahan kepada kita punya FM kita ataupun frekuensi kita. Sama juga untuk FSK. Okay. So dia punya formula untuk FSK adalah diberi VC sin 2 pi FC plus information darabkan dengan delta F. Delta F is referred to the peak shift in carrier frequency which is proportional to the amplitude of the binary input signal, iaitu VM, and the direction of shift is determined by the polarity. Okay. So kita lihat, let's say kita punya VC kita adalah VC is analog, this one, and VM is binary number. So kita gunakan kaedah FSK, frequency shifting modulations. So apa yang kita akan terhasil? Okay. So bila kita gunakan untuk positive one, okay, untuk kita positive 1 pada at this region, so kita bila at this region is positive 1, so kita tukarkan positive 1 ni kepada kita punya VM kita. So bila kita tukar kepada VM, kita akan dapatlah 1 darabkan dengan delta F, kita akan dapat delta F. So kat sini kita akan lihat carrier kita VC sin 2 pi FC tambah delta F. So kat sini kita nampak akan ada pertambahan frekuensi. Okay, pertambahan frekuensi dekat sini. So that's why nanti kita akan lihat kita punya frekuensi kita akan jadi rapat. Kalau untuk negatif pula, okay, so kat sini kita akan dapat negatif. Sebab apa negatif? Sebab kita dah masukkan negatif 1 ni ke dalam VM kita. So kita jadikan VMT ni kita tukar kepada 1, kita akan dapat FC tolak delta F. So kat sini kita akan nampak sebagai penurunan ataupun pengurangan frekuensi. So that's why kita akan lihat pada region 1, positif 1, kita punya frekuensi kita akan jadi rapat ataupun frekuensi kita akan jadi tinggi. Okay. Manakala untuk region negatif 1 yang kosong ni, kita punya signal kita akan jadi frekuensi kita akan jadi rendah, sebabnya kita dah tolak. Dia akan dapat rendah daripada asal. Yang ini sepatutnya dia lebih rapat lah. Okay, saya gambar rajah dia tak ni sangat. Sepatutnya akan jadi lebih tinggi daripada carrier dia. Okay, so actually dia punya bentuk dia nanti kamu akan nampak seperti frekuensi dia rapat, jarak rapat dan seterusnya lah, bergantung pada bit apa yang kita gunakan. So itu yang kita panggil sebagai frekuensi shift keying. Okay, contohnya macam ni lah. Okay, binary 0101 dan seterusnya. So kamu lukis, kalau untuk kosong dia rapat, untuk satu dia akan untuk kosong dia jarak, untuk satu dia akan rapat dan seterusnya. Okay. Manakala untuk phase shift keying, okay, ingat phase is conversion between two phase, antara kosong dan juga 180. Okay. So as the digital signal input change states, okay, dia ubah change state ni, ubah daripada kosong kepada 1 ataupun 1 kepada kosong, the phase of the output carrier shift between two angles that are separated by 180. So contohnya kalau daripada kosong kepada 1, dia ubah daripada ubah 180 darjah. Contoh dia macam ni lah. Okay. So kalau binary input dia 1, so output dia adalah dia punya signal adalah sama seperti carrier sin omega CT, tapi bila dia ubah state daripada 1 pada 0,
berbeza, dia akan ubah negatif sin omega C. So dia akan pi dia akan berubah. So ini kita panggil sebagai phase shifting. Okay. So itu sajalah. So sebenarnya saya nak bagi definisi ataupun comparison between ASK, FSK dan juga PSK supaya kamu boleh lukis, boleh faham dan tahu macam mana terhasilnya ketiga-tiga jenis modulation tadi. Okay, so sampai sini sahaja untuk chapter yang keempat. So jika ada pertanyaan boleh komen di YouTube ataupun komen di Outer ataupun boleh tanya saya secara direct lah. Okay, so sampai sini saja untuk chapter yang keempat. Sekian, terima kasih.